Bagaimanapun semenjak 2 menjak ni, kita digemparkan dengan pelbagai isu yang mencabar kewibawaan kita. Negara yang menobatkan Islam sebagai agama persekutuan. Laungan azan, bukan Islam sudah berani caci, berani maki. Bak kutih, dah ada yang halal. Ibu-ibu tunggal diberi makan di gereja. Hukum hakam dan fatwa boleh dicabar. Kilang oti, kilang bihun yang orang Islam makan dibuat satu tempat dengan kilang babi. Jantina tidak keruan. Yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Di PWTC ni para perwakilan ada 3 bilik air. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, satu lagi dia tulis OKU, tu pun yang tak OKU pun masuk. Besok kita kena minta PWTC tukar OKJ, orang keliru jantina. Di Kuala Kedah, Kak Tau baru cerita dekat saya baru-baru ni, masyarakat Cina bakar Al-Quran sehelai demi sehelai di waktu mereka mengadakan upacara sembahyang. Adakah kita nampak perkara ni macam biasa saja? Atau adakah para perwakilan dalam dewan ini yang mewakili suara seluruh wanita UMNO rasa tercabar, rasa tak? Rasa sensitif, rasa tak? Rasa sedih, rasa tak? Rasa geram, rasa tak? Kalau rasa, kenapa tak bersuara? Jangan diam. Mana suara kita di alam maya? Mana suara kita di media? Kita jadi silent majority. Bila tanya, akak memang tak setuju, tapi akak malas nak gaduh-gaduh dengan dia orang. Tapi akak memang tak setuju. Tapi vokal minority. Yang minority ini bercakap. Mula-mula kita dikelirukan akidah. Mereka datang bercerita pada kita. Islam ke, Buddha ke, Kristian ke, sebenarnya semua agama ni baik. Semua agama ni mengajak kepada kebaikan. Mana ada agama yang ajak kepada keburukan? You panggil Allah ma, you panggil Tuhan Allah, kita panggil God, tapi dia sama saja ma. Kita pun rasa, oh iya ke sama? Baik-baik dulu-dulu kalau melatah tu Allah Allah. Tidak pun ya Allah kalau kita melatah. Sekarang ni kalau latahnya OMG, oh my God. Sebab God dan Allah tu sama. Kalau bersin pun dulu kita Alhamdulillah, yarhamkallah. Sekarang tidak lagi excuse me, oh God bless you. Nak pula cerita bersiri Korea ni, KBS ni pakai dia tengok. Cuba ibu-ibu tengok. Kalau cerita Korea petang tu apa dia punya terjemahan? Oh Tuhan, kenapa kamu begitu Kim Tan? Apa ya? Kenapa begitu? Oh Tuhan, oh Tuhan. Mereka kelirukan kita antara Tuhan dan juga Allah supaya kita menyamakan antara Allah dan Tuhan. Sedangkan Allah menyebut La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, yang ada cuma Allah. Jadi inilah liberalisme, inilah pluralisme, menyamakan semua agama, dan kita dikelirukan. Tak cukup kita dikelirukan dengan akal, serangan pemikiran, supaya kita ini baca perkara yang logik saja. Akhirnya kita nampak banyaknya perkara dalam agama yang tak logik. Para perwakilan sekalian, Islam agama wahyu. Tetapi akal boleh berfikir dan sains boleh membuktikan kebenaran. Fikir logik, maka anak-anak kita kata, kenapa nak tangkap saya? Saya laki-laki, dia perempuan. Suka pun kami serumah, kami tak buat apa-apa. Dia suka, I pun rela. So logik dia kenapa macam tu? Kenapa nak tangkap kami? Saya mau balik Mekah, saya jumpa seorang maklum ni para perwakilan. Dia berwuduk, saya pun berwuduk.
Habis saya berwuduk, dia pun habis berwuduk. Dia ambil lagi sekali wuduk. Saya kata, akak ni was-was ke ambil wuduk sampai 2 kali? Tak adalah akak, bukan was-was. Saya nampak akak ambil wuduk tadi 2 kali. Memang akak ambil 2 kali. Sebab Dik tahu bukan senang nak masuk dalam masjid kan. Kalau akak terkentut, ada satu lagi tau. Logik. Pakai logik. Tak cukup selepas itu, dikelirukan pula jantina atas nama human rights, atas nama hak dan kebebasan. Maka dikelirukan lesbian, gay, bisexual, transgender. Mereka ni tak salah. Bahkan mereka ni jadi mangsa pula yang perlu dibela atas nama. Nak pula tengok cerita Korea, artis-artis Korea sama je muka jantan perempuan tak kenal. Mereka ini perlu dibela. Kenapa? Akak, you ingat I suka ke begini? I ni badan aja lelaki tetapi jiwa I perempuan. I terperangkap, I sama je dengan you. Mereka dilihat sebagai satu mangsa yang perlu dibela. Kita dikelirukan. Tak cukup, kita dikelirukan pula dengan Al-Quran. Orang Islam tak perlu sibuk-sibuk nak baca Al-Quran, nak khatam Al-Quran. Kalau tak sempat baca Al-Quran, beli aja. Ada kismis Quran, air Quran, coklat Quran. Semua dah kita bacakan Quran siap-siap. Makan aja. Awas, awas. Ini strategi. Yang amat berhormat Presiden sebut strategi. Dah keliru nak cari ustaz pun keliru. Kenapa musuh-musuh Islam mengelirukan dari segi ulama? Kerana ulama itu waris anbiya. Perlu dikelirukan institusi ulama supaya tidak bergerak. Nak cari ustaz pun ceramah macam Maharaja Lawak Mego. Ada juga ustaz macam ustaz Bollywood. Padahal nak dengar ni pun tak naklah dengar ustaz tu sebab ustaz tu tak nyanyi. Dengar ustaz nyanyi, ustaz tu tak lawak. Nak dengar lawak, pergi dengan Maharaja Lawak lah, tak payah dengan ceramah agama. Penyanyi jadi ustaz, rockers jadi ustaz, artis dipanggil ustaz, artis pakai tudung jadi ustazah. Terus kendalikan program agama. Kewujudan ramai ustaz ekspres, ustazah jadian yang asalnya pelakon, penyanyi, rockers, kemudian masuk pas celahu keadaan. Bila mereka ini memberi pandangan yang menyimpang, maka dia menyesatkan kita. Orang ini mungkin ada kesedaran dan semangat Islam, tetapi dia tidak boleh bercakap soal hukum kerana mereka tidak ada wibawa. Setakat pengalaman tidak melayakkan kita jadi ustaz atau ustazah. Lagi memendung kekeliruan bercampah dalam kalangan umat Islam. Wanita UMNO Kedah menggesa diadakan perancangan yang lebih strategi. Kita tidak mahu retorik atau slogan bermusim. Kita kena susun strategi. Kebenaran yang tidak terancam akan kalah kepada kebatilan yang terancam. Al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. If you fail to plan, then you plan to fail. Musuh rancang elok-elok, kita ni tak rancang. Kerana itulah